Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan belajar satu tajuk. Tajuk apa? Sebelum cikgu bagi tahu tajuk apa yang kita akan belajar pada hari ini, yang pertama, cuba awak tengok keadaan cikgu sekarang ni. Tangan cikgu ni tak boleh nak bergerak ni kan, kena balut macam ni. Dan tangan cikgu ni ikutkan tak boleh sentuh air. Kalau sentuh air lagi lambatlah sihat, lagi lambatlah sembuh kan. Jadi cikgu kena elakkan daripada kena air. Jadi macam mana cikgu kalau cikgu nak solat nanti macam mana? Kan kalau kita sebelum solat kita kena ambil wuduk dulu, betul tak? Jadi macam mana awak rasa cikgu perlu buat apa? Perlu ke cikgu cuti solat tu ataupun tak payah ambil wuduk, dia solat terus? Kalau cikgu sakit ni kan, cikgu sakit ni tak boleh nak kena air. So cikgu rasa macam tak apalah kot solat. Betul tak? Sebenarnya solat kena solat. Jadi sebelum solat dia kena ada wuduk. Jadi kalau tak boleh kena wuduk ataupun tak boleh ambil wuduk ataupun tangan ni memang tak boleh kena wuduk, macam tangan cikgu sekarang ni, maka apa yang awak perlu kena buat adalah iaitu kena gantikan wuduk tadi dengan tayamum. Okey, baik. So tajuk yang kita akan belajar pada hari ini adalah berkenaan dengan tayamum. Cikgu simpan sekejap kain ini. Itu bukan sakit pun, itu hanya berlakon saja. Jadi keadaan tadi kalau awak tengok, bila seseorang tu tidak boleh kena air, maka untuk dia gantikan wuduk tadi kenalah dengan tayamum. Jadi tayamum ni dia tidak melibatkan air, betul tak? Maksudnya apa? Tayamum ni diguna apa untuk bertayamum? Siapa tahu? Dia menggunakan debu tanah. Jadi hari ini cikgu akan ajar macam mana nak bertayamum ni. Senang ke susah? Jadi ada pelajar yang dah tahu, tapi ada pelajar yang dah lupa. Dulu macam dah pernah belajar, tapi dah lupa dah cikgu macam mana nak bertayamum ni. Baik. Tayamum ni tak susah, senang saja. Sebab anggota yang terlibat dia tak banyak macam wuduk. Kalau wuduk yang terlibat ada tangan kan, ada muka, ada kepala, ada kaki, itu yang wajib. Tapi kalau yang tayamum ni ada dua sahaja yang terlibat, dua anggota sahaja yang terlibat. Okey, tayamum ni apa? Cikgu terangkan dulu. Tayamum ni sebenarnya dia perbuatan menyapu muka dan kedua-dua belah tangan hingga ke siku menggunakan debu tanah yang bersih mengikut syarat-syarat tertentu. Jadi dia kena guna debu tanah. Jadi tayamum ni dia menggantikan air lah sebenarnya untuk bersuci. Ketika mana kita guna tayamum ni? Adakah ketika ada air kita boleh bertayamum? Tak boleh sebenarnya. Yang pertama awak kena ingat, untuk bertayamum ni ketika ketiadaan air. Awak tulis yang pertama, tayamum ni diharuskan apabila ketiadaan air. Tak ada air, awak pergi tiba-tiba satu hari tu awak nak solat, awak nak ambil wuduk dah kayaknya, buka paip tak ada air. Adakah boleh diteruskan bertayamum? Tak boleh lagi. Kena tengok dulu kawasan sekitar tu. Kalau ada air dekat kawasan sekitar kita tu ada air, maka kita kena wuduk. Tapi memang
kawasan sekitar pun tak ada air, memang jarak yang jauh pun tak ada air, maka kita diharuskan bertayamum sebab ada air. Sebab kita nak solat, tak boleh solat terus, kita kena berwuduk dulu. Maka tayamum inilah yang akan gantikan wuduk tadi. Okey, baik. Yang pertama, ketiadaan air. Lepas tu yang kedua, air tak cukup. Kan? Air tak cukup. Ada air tu sikit sangat. Kan? Tempat lain pun tak ada air dah. Yang ada pun sikit sangat. Jadi diharuskan juga bertayamum. Yang ketiga adalah cuaca terlalu sejuk. Cuaca terlalu sejuk. Kalau tempat kita ni tak adalah sampai tahap beku lagi kan. Tapi cuba tengok dekat kawasan Kutub Utara, Kutub Selatan kan, tempat yang memang suhu dia tu memang selalu negatif kan, sejuk sangat. Kalau tempat kita ni 30 darjah Celsius, tak adalah bawah 10, bawah 5 kan, tak ada sampai negatif lagi. Tapi kalau tempat yang memang terlalu sejuk tu, maka untuk mengelakkan daripada mudarat, maka maksudnya untuk mengelakkan kita sakit lah bila kena air sejuk, terlalu sejuk ni tak boleh juga. Jadi kita diharuskan bertayamum. Okey. Yang keempat, keuzuran atau sakit. Okey, jadi macam yang cikgu berlakon tadi, tangan cikgu sakit kan, tak boleh kena air. Maka keadaan yang sakit yang tidak boleh kena air, diharuskan bertayamum. Kalau terutamanya kalau sakit tu bila melibatkan kulit lah, luka ke apa dekat bahagian ni kan, tak boleh kena air tu, maka kena bertayamum. Tapi kalau sakit demam, boleh kena air. Yang sakit yang melibatkan memang tak boleh kena air, maka diharuskan bertayamum. Okey, yang kelima, air mencukupi untuk minum saja. Macam tadi lah, dia lebih kurang yang air tak cukup tadi. Yang ni air ada tapi cukup untuk minum je. Kalau tak minum mati. Maka untuk mengelakkan mudarat yang lebih besar, maka kita kena bertayamum, diharuskan bertayamum. Sebab air tak cukup kan. Sebab kalau kita tak minum memang mati terus. So kita kena minum dulu bagi kita yang lebih penting dululah. Jadi sebab wuduk tu dia boleh ganti dengan tayamum. Jadi yang air tu kita buat minum dan ambil debu tanah untuk kita bertayamum. Okey, jadi ada 5 lah tadi perkara yang diharuskan untuk bertayamum. Yang pertama tadi, ketiadaan air. Yang kedua, air tak cukup. Yang ketiga, cuaca terlalu sejuk. Yang keempat, keuzuran atau sakit. Yang kelima, air mencukupi untuk minum sahaja. Maka ingat 5 ni. Yang pertama ketiadaan air. Lepas tu air tidak mencukupi. Lepas tu cuaca terlalu sejuk. Yang keempat, keuzuran atau sakit. Dan yang kelima, air mencukupi untuk minum sahaja. Okey, baik. Okey, seterusnya tadi awak dah tahu bila kita diharuskan bertayamum. Okey, sekarang kita akan masuk kepada rukun tayamum. Okey, rukun tayamum ni dia ada berapa? Dia ada 3 je rukun tayamum. Okey, yang pertama ingat, tulis dekat dalam buku. Yang pertama, menyapu debu tanah ke muka beserta niat. Sapu debu tanah ke muka beserta niat. Okey, niatnya macam mana? Okey, niatnya ikut sama-sama cikgu baca. Bunyi dia dalam lafaz niatnya berbunyi nawaitu tayammamu
listibahatis solah lillahi ta'ala. Sekali, nawaitu tayammamu listibahatis solah lillahi ta'ala. Okay, cuba lagi sekali. Nawaitu tayammamu listibahatis solah lillahi ta'ala. Okay. Maksud dia, sahaja aku bertayamum bagi mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Okay, lagi sekali, maksud dia, sahaja aku bertayamum bagi mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Okay, boleh. Okay, lepas kita niat, maksudnya dia sapu berserta niat lah. Okay, lepas tu kita pun sapulah debu tanah tu ke muka. Okay, bagaimana cara dia? Nanti cikgu ajarkan. Okay, lepas tu rukun yang kedua adalah menyapu debu tanah pada kedua-dua belah tangan dan siku. Macam mana cara dia, cikgu akan ajar juga nanti. Lepas tu yang terakhir adalah tertib. Tertib ni maksudnya janganlah awak buat basuh tangan hingga ke siku dulu, bawa awak basuh muka. Bawa awak sapu debu tanah ke muka tak boleh. Dia kena ikut tertib. Macam awak wuduk juga. Wuduk pun kena ikut tertib dia lah. Tak boleh tiba-tiba awak mula basuh kaki dulu. Maka tak ada tertib. Tak boleh. Maka tak cukup rukun, tak sah lah apa yang kita buat tersebut. Okey. Seterusnya kita tengok pada syarat tayamum. Okey. Syarat tayamum yang pertama adalah telah masuk waktu solat. Masuk waktu solat. Dah masuk waktu solat tu baru tayamum. Dia tak boleh sebelum waktu solat tu kita dah standby, tak boleh. Dia masuk waktu solat tu, tengok tak ada air apa semua tu, baru boleh tayamum. Yang kedua, cari air selepas waktu solat. Macam yang cikgu bagi tahu tadi, bila dah azan baru kita cari air selepas waktu solat tu lah. Maksudnya kalau tak ada air tu baru tayamum. Okay. Lepas tu menghilangkan najis terlebih dahulu. Kena hilangkan najis terlebih dahulu. Jika ada najis, kena hilangkan najis terlebih dahulu. Okay, baru tayamum. Okay, yang keempat, menggunakan debu tanah yang tidak bercampur dengan bahan lain seperti tepung ataupun kapur. Maksudnya debu tanah tu dia tidak boleh bercampur lah, debu tanah saja. Tak boleh awak nak debu tanah ni sikit sangat, awak nak campur dengan tepung, tak boleh. Debu tanah dengan debu tanah saja. Boleh ke nak bertayamum dengan tepung? Tak boleh. Debu tanah saja, debu tanah yang bersih lagi suci. Okey, lepas tu yang terakhir syaratnya tentukan arah kiblat sebelum bertayamum. Kena tentukan arah kiblat. Carilah kiblat kita kat mana. Kalau kita menghadap arah kiblat ke kanan contohnya, maka kita bertayamum ke arah kiblat tu. Okey, boleh. Okey, jadi syarat tayamum tadi dia ada, yang pertama dia ada telah masuk waktu solat, yang kedua cari air selepas waktu solat, yang ketiga menghilangkan najis terlebih dahulu, yang keempat menggunakan debu tanah yang tidak bercampur dengan bahan lain seperti tepung atau kapur, dan yang terakhir tentukan arah kiblat sebelum bertayamum. Okey, boleh. Okey, baik. Sekarang kita akan tengok cara untuk bertayamum. Okey, baik. Okey, baik. Sekarang kita akan tengok cara untuk kita lakukan tayamum. Okey, boleh. Okey. Debu tayamum ataupun debu tanah ni dekat mana kita boleh dapat? Sekarang ni senang, dekat kedai-kedai orang jual barang-barang solat kan, orang nak pergi haji umrah tu ada jual
debu tanah ni. Kalau awak pergi tengok dekat dalam Shopee pun ada. Yang ni cikgu beli dekat Shopee je. Pun ada. Okay, so kalau tengok yang cikgu beli ni, ni debu tayamum. Bolehlah awak nak cuba kan, awak beli, lepas tu dia adalah dalam ni buku panduan ringkas. Boleh tahu cara nak bertayamum. Okay, tapi yang ni ni contoh dia. Dia packing dalam satu pack macam ni. Okay, jadi untuk satu pack ni untuk sekali tayamum lah. Cukup lah, tak adalah dia ada banyak pack ni, tak perlu dah nak pakai semua. Pakai satu ni pun dah cukup untuk botol muka dengan tangan hingga siku tu. Okay, boleh. Jadi cikgu akan tunjuk cara macam mana nak bertayamum. Okay, bermula sekali kita akan awak ada tempat letak ni lah. Tempat letak debu tanah ni, jangan awak tabur atas tempat yang tak bersih. Kena bersih. Tempat letak debu tanah tu pastikan tempat tu bersih. Tak boleh ada najis ke apa, ada tai cicak ke apa, tak boleh. Pastikan bersih. Okay, debu tanah ni kita akan taburkan dia. Kan. Okay. Jangan awak main tanah pula. Okay, debu tanah ni boleh awak pakai. Perlu kita buat macam ni. Tak perlu kita kita gerakkan lah benda ni. Nak bagi mudah kita nak ni kan. Macam ni lebih kurang. Okay, kalau nampak macam dia tak serata tu, okay, jadi sekarang ni okay, sekarang debu tanah ni kita dah letakkan atas tempat ni, ulang ni. Okay, apa yang pertama yang kita perlu buat adalah, pertama kita tentukan arah kiblat dululah. Dekat mana? Ini cikgu tak duduk arah kiblat lah ni. Tapi bila nanti nak bertayamum tu, kita tentukan arah kiblat dulu. Dekat mana kiblat kita. Lepas tu kita akan letak tapak tangan kita. Maksudnya kita akan tepuk tapak tangan kita ke atas debu tanah ni. Letakkan. Lepas tu terus sapu. Lepas kita tepuk ni, kita akan nipiskan dulu. Kita akan nipiskan terlebih dahulu. Lepas tu baru kita akan sapu ke bahagian muka. Nanti cikgu akan tunjuk macam mana kita nak sapu ke bahagian muka. Tapi yang pentingnya terlebih dahulu kita tepuk dan kita nipiskan dulu. Nipis macam ni. Bila dah nipis tu, kita sapu. Sebab apa kita kena nipiskan? Sebab kalau kita tepuk, dia akan melekat banyak ni. Jadi nak kurangkan sikit debu tu. Sebab kita nak sapu dekat muka ni, nanti takut masuk dekat dalam mata ke apa, susah pula. Biar kita nipiskan dulu, baru kita sapu. Boleh. Jadi dia debu tu dia sikit je sebenarnya, tak banyak sangat, dia melekat. Sebab kita dah nipiskan kan. Bila kita dah nipiskan, baru kita sapu. Semasa kita nak sapu tu, baru kita niat. Niat macam mana? Cikgu dah ajar tadi. Lafaz dia nawaitu tayammamu listibahatis solah billahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum bagi mengharuskan aku solat kerana Allah Ta'ala. Jadi kita sapu. Sapu macam mana? Kita tunjuk. Lepas awak sapu, tepuk debu tanah tadi, maka awak sapu dah debu tu ke muka. Bermula daripada mana? Bermula daripada atas. Awak letak kat sini. Awak agak kepala, muka awak ni dia
dia dekat atas ni, dekat bawah pada rambut ni, di hujung anak rambut tu. Okay, start daripada atas tu. Okay, awak turun daripada atas, turun ke bawah. Macam tu. Boleh. Maksudnya daripada atas turun sampai lah bawah dagu ni. Sebab bawah dagu ni dikira bahagian muka juga ni. Sebab kalau kita wuduk kan, sebab kalau awak berwuduk, dia mesti juga basuh ke bawah ni. Dia tak boleh sampai sini je. Sebab bawah dagu ni dikira bahagian muka juga. Jadi kena ingat. Jadi tayamum pun sama juga. Awak sapu daripada atas turun ke bawah. Habis. Sekali saja. Bukan 3 kali macam wuduk. Dia sekali saja. Boleh. Jadi awak sapu daripada atas turun ke bawah. Habis. Cukup. Okay. Lepas tu buat balik macam tadi. Yang macam cikgu bagi tahu tadi. Tepuk sekali. Nipiskan. Nipiskan. Lepas tu sekarang kita akan basuh pula. Kita akan sapu daripada tangan hingga ke siku. Nak sapu macam mana? Sapu macam kita ambil wuduk ke tak? Kita tengok betul-betul cikgu buat. Okey. Lepas selak lah kalau ni. Kalau tak selak tak boleh. Okey. Jadi yang tadi bila kita dah tepuk, kita dah nipiskan, kita nipis juga, kita akan sapu start daripada belakang tapak tangan dulu. Bukan tapak tangan, belakang dia. Okay, maksudnya kita akan sapu start daripada hujung jari ni kan. Okay, kita sapu daripada atas turun ke bawah sampai ke siku ni. Sampai ke siku kita pusingkan dia. Pusingkan dia, kita ambil jari ni, ibu jari. Lepas kita sampai ke siku ni, kita sapu, kita luruskan dia sampai dah ke ibu jari kanan ni. Habis. Okay, nampak? Sekali saja. Sama juga macam sapu muka tadi. Okay, cikgu tunjuk lagi sekali Daripada atas sapu, turun sampai ke siku, pusing siku ni, lalu ke tepi belakang ni lah maksudnya, yang dekat tempat naik ni kan. Lepas tu sampai ke hujung ibu jari. Ibu jari lah. Ibu jari tangan ni. Okay, boleh. Okay, itu yang kanan. Kiri pun sama juga. Kiri pun sama juga. Kiri macam tu juga. Perlu tepuk ke? Tak payah. Sebab yang kanan kita tak sentuh lagi kan. Okay, jadi ambil yang kanan tadi sama juga. Sapu daripada atas, turun ke bawah, naik atas, sampai ke jari, ibu jari. Boleh. Sama juga. Okay, daripada atas, turun ke bawah, lalu ke tepi sampai hujung ibu jari. Boleh. Okay, dan habis. Tu saja cara tayamum. Okay, lepas tu bila dah habis tu, habislah. Maka kita pun bolehlah untuk solat. Jadi untuk tayamum ni kena ingat, solat yang boleh kita lakukan hanya satu sahaja, solat fardu. Dan beberapa solat sunat. Solat sunat tak apa untuk buat beberapa solat sunat. Tapi solat fardu hanya sekali saja yang boleh diguna pakai apabila kita bertayamum. Kalau kita nak solat fardu yang seterusnya, contohnya kita solat zuhur, lepas tu kita nak solat asar, kena bertayamum sekali lagi. Dia tak macam wuduk. Kalau wuduk, dia kalau kita selagi kita tak keluarkan najis, tak kentut ke apa, maka dia boleh bertahan sampai bila-bila. Tapi kalau tayamum ni diguna hanya untuk sekali sahaja solat fardu. Dan beberapa solat sunat. Solat sunat tak apa, berapa pun. Tapi kalau solat fardu sekali, okey, lepas tu kita nak solat yang seterusnya,
kena tayamum yang lain pula. Kena buat yang lain pula. Okay, jadi tayamum yang kita dah pakai ni, kalau ada lebihan tu boleh pakai lah. Jangan asalkan debu tu jangan dia bercampur dengan najis ataupun benda-benda lain seperti macam yang cikgu bagi tahu tadi, bercampur dengan tepung ke kapur ke tak boleh. So pastikan debu tu bersih dan suci. Kita boleh pakai. Yang ni boleh pakai lagi ni. Okay, boleh. Okay, jadi untuk yang tayamum itu sahaja. Jadi cikgu harap awak semua boleh cuba buat praktis dekat rumah masing-masing. Caranya, kalau awak dah ada debu, kalau untuk belajar nak beli debu tanah ni pun boleh, macam tempat yang cikgu bagi tahu tadi. Boleh tengok dekat kedai yang jual barang-barang orang nak pergi haji dan umrah. Beli, tanya dekat tuan kedai tu ada tak debu tayamum. Kalau cikgu beli ni, nama dia debu tayamum Al-Iman. Okay, lepas tu bolehlah awak cuba nak buat. Tapi kalau tak beli, kalau nak belajar, nak buat, boleh awak pakai tepung je kan. Kalau awak sapu tu putih lah muka awak tu kan. So boleh pakai tepung tu untuk praktis. Sebab tayamum ni dia keadaan-keadaan tertentu sahaja sebenarnya yang kita pakai. Dia macam yang cikgu bagi tahu tadi lah. Keadaan yang diharuskan bertayamum seperti ketiadaan air tidak cukup, air cukup untuk minum sahaja. Lepas tu yang tu lah, keuzuran atau sakit, itu sahaja yang dibenarkan, diharuskan untuk bertayamum. Selain daripada tu, jangan awak nak memandai-mandai bertayamum. Hanya dibenarkan wuduk saja bila tak ada kes-kes yang cikgu bagi tahu tadi. Okay, boleh. Okay, jadi sebagai tugasannya, cikgu ingin lihat cara awak bertayamum dengan awak menghantar video simulasi yang awak buat. Awak buat macam mana? Awak hantarkan melalui WhatsApp, ataupun awak boleh video call dengan cikgu, tapi kena beritahu dulu lah nak buat bila. Awak tunjukkan bagaimana cara nak bertayamum. Okay, boleh. Tayamum senang saja, macam yang cikgu beritahu tadi. Dia melibatkan menyapu debu tanah ke bahagian muka, seluruh muka lah. Ini tak payah lah. Muka kat mana? Daripada atas sampailah ke bawah dagu. Ini muka. Okay, lepas tu tangan hingga ke siku. Bukan tangan saja, tangan hingga ke siku. Cuba. Itu untuk cara bertayamum. Okay, boleh. Okay, jadi untuk tugasannya itu, awak kena buat video simulasi, buat bagaimana cara untuk bertayamum, cara yang betul lah, mengikut turutan dia, mengikut tertib. Kalau tak mengikut tertib, tak betul lah awak tayamum tu. Okay, boleh. Okay, jadi setakat tu untuk kelas pada hari ini. Jadi cikgu harap awak semua faham berkenaan dengan kenapa kita perlu bertayamum, bila kita perlu bertayamum, bila kita diharuskan untuk bertayamum, apa yang kita akan pakai untuk bertayamum. Kan, kita akan pakai debu tanah, dan debu tanah ni boleh didapati di kedai-kedai, ataupun kalau dekat hospital tu, kalau orang sakit, jangan risau, sebab ada mereka sediakan debu tayamum ni sebenarnya. Cuma awak kena minta je. Jangan awak senyap macam tu. Kalau sakit, kita kena juga solat. Solat tu kita kena tengoklah, kena kalau boleh berwuduklah dulu. Tapi kalau tak boleh berwuduk, baru kita bertayamum. Kita tak boleh solat terus. Kalau tak sah lah solat kita. Boleh? Okay, baik. So untuk hari ini setakat tu sahaja dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa pada kelas yang seterusnya. Assalamualaikum.